Hi guys, and welcome back to my channel, Atik Mirza channel. Okay, I hope you have a good mood today because it is a good day to have a good day. So, apa khabar semua? Atik harap korang dalam keadaan yang sihat walafiat dan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi, kisah kita pada hari ini adalah kisah yang dikongsikan daripada seseorang kepada Atik, okay, tentang pengalaman dia camp di hutan simpan bukan taman negara, insyaAllah lepas ni nanti itu. Tapi sebelum tu, please click button subscribe below and turn on notification bell. Tapi sebelum tu, kita ambil mood seram dulu. Okay, jom. So, okay, kita keluarkan mic kita. Kita bagi mood seram. Okay, mood seram dah ada. So, jom. Okay, tajuk dia adalah bertemu Kak Ponti, okay, ketika berkemah di Taman Rimba Kinong. Tengok dia berbelit. Taman Rimba Kinong di Libis. Okay, kisah dia macam ni. Atik akan Atik akan bagi nama dia Ali. Ali. Okay, kisah dia macam ni. Waktu tu Ali pergi ke Taman Rimba Kinong. Okay, Kinong Taman Rimba Kinong untuk berkemah dengan kawan-kawan dia. Sampai je dekat tempat berkemah tu, dia terus pergi daftar nama. Okay, masa dia daftar nama tu, ranger dekat situ dah pesan, okay, cakap dekat Ali ni lah, korang masuk kat dalam nanti hati-hati sikit, takut jumpa dengan awet baru, tak pasal pula bawa balik. Okay, Ali ni tak faham lah, tapi dia cuma balas dekat ranger tu hanyalah senyuman sahaja. Kita orang masuk agak dalam lah. Maksudnya Ali dengan kawan-kawan dia masuk agak dalam dekat hutan tu. Okay, bila dah jumpa kawasan lapang, kita orang terus pasang kemah masing-masing dan settlekan apa yang patut. Okay, dia sampai dekat bukan tapak perkemahan, tapi tempat tu, Taman Rimba tu, dalam jam 6 petang. Jadi dah pukul 10 malam, 10 lebih malam, perut Ali buat hal macam ni, nak melepaskan hajat katanya. Okay, perut dia buat hal lah. Time dia tengah membuang tu, tiba-tiba ada benda menitik dekat atas tangan Ali. Okay, situ masih time tu dia tak fikir apa-apa, dia teruskan perjuangan dia, iaitu melepaskan hajat yang tidak kesampaian. Okay, kalau hati pun, kalau titik kali pertama orang tengah stres nak lepaskan hajat, dia menitik pula, memang tak akan fikir lah. Memang kita akan fikir pada satu benda, iaitu melepaskan perjuangan kita yang sehingga ke titik-titik yang terakhir, bukan titik darah, ke titisan yang terakhir. Korang faham lah, bukan perjuangan dekat perang tu, tapi perjuangan dekat tempat yang begitu sunyi. Okay, fikir apa? Okay, lepas tu Ali rasa untuk kali kedua macam ada benda menitik dekat tangan dia. Tapi yang peliknya, benda yang menitik itu adalah tempat yang sama di lengan dia. Maksudnya dia menitik kat sini. Korang nampak mic aku kan? Dia menitik kat sini untuk kali pertama, kali kedua pun menitik kat sini juga. So dah rasa pelik lah. Lepas tu Ali ambil keputusan untuk suluh tangan dia.
Bila dia suluh, rupa-rupanya darah. Okey, darah. Tapi tak tahu darah siapa. Memang berderau lah darah dia, memang nervous. Bukan nervous tapi terkejut. Darah datang daripada mana? Dan yes, daripada mana datang ni darah ni? Itulah yang pelik ni. Okey, bau hanyir dia tu memang menusuk kalbu. Bau darah busuk. Dia bukan bau darah manusia tau. Dia bukan bau darah haiwan juga, bukan bau darah bangkai. Yang tahu bau darah bangkai tahulah kan. Macam mana? Dia bau lain. Dia darah mala-ala macam ni. Busuk dia tu memang menyengat. Okey. Lepas tu Ali terus ambil tanah, dia ambil genggam tanah dia tu dan dia baca 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzubil falak dan kul a'udzubirabbin nas, dan juga ayatul kursi. Lepas tu dia lempar tanah ke udara, maksudnya dia lempar ke depan lah. Lepas tu dia tengok makhluk tu terbang macam burung tapi dia besar. Dia tengok makhluk tu terbang macam burung tapi besar. Okay, cuba fikirlah. I can brain that. Okay, bila makhluk tu pun dah pergi, dia terus pergi ke kemah sampai dia terlupa untuk letak pagar ataupun pasangkan pagar. Faham kan pagar apa? Okay, dengan ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah. Okay, dia sampai kemah terus dia tidur. Lebih kurang jam 3 pagi ada orang menyanyi. Lebih kurang jam 3 pagi orang menyanyi. Dia pula, Ali pula tersedar time tu sebab ada orang menyanyi. Dia menyanyi dia macam la 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 sambil bunyi buayan yang berayun. Okey, aku dah start meremang, so aku still lagi bercerita. Tapi kita mohon kepada Allah, akhir nanti Hati akan doa sebelum kita akhirilah kita punya episod kali ni. Okay. Baru je dia nak buka zip kemah, tiba-tiba tangan dia dipegang oleh kawan dia. Kawan dia ni Hati akan bagi nama Adi. Okey, nama dia Ali, nama kawan dia Adi. Okey, Ali pun terkejut dan tanya, kau dah kenapa? Dia tanya Adi lah. Tapi Adi dia tak terus jawab, tapi dia tanya balik. Dia tanya balik dekat Ali, betul ke kau dah pagar kawasan kemah kita ni? Lepas tu Ali pun terkejut. Lepas tu balas, kenapa? Kawan dia pun, Adi pun terus terdiam sebelum dia suruh Ali tengok kat luar apa yang dah terjadi sebenarnya. Meremang bos. Okay, Ali punya kat, ya Allah, tanya tu dia melihat satu lembaga yang pakai baju putih dengan tudukkan pandangan ke bawah. Okey, makhluk tu berdiri lebih kurang 9 kaki dari kemah tempat dia. Maksudnya 9 kaki jarak dia. Dan kawan dia tanya balik, betul ke kau dah pagar kemah kita ni? Dan Ali pun cakap, belum, aku takut tadi sebab ada benda tengah kacau aku waktu aku tengah membuang. Itu adalah balasan balas percakapan Ali kepada Adi. Time ketakutan. Okay. Tiba-tiba dari ekor mata Ali, dia nampak satu bayangan di sebelah kiri kemah. Tapi bila dia toleh, bayangan tu terus hilang.
dia terus kembali tenang. Tapi ketenangan dia tu tak bertahan lama. Sebab apa? Dia terdengar satu bunyi nafas. Dan bila dia hidur, bau nafas tu memang sangat menusuk hidung. Atau lebih spesifik lagi adalah sangat busuk. Bila bau mulut orang busuk, dah kita tak boleh tahan. Bau makhluk tu lagi tak tahulah macam mana bau dia. Sebaik saja dia toleh ke belakang, makhluk tu ada kat belakang dia, yang sangat dekat dengan dia, sambil mulut ternganga, mata merah, rambut panjang terurai. Dan benda yang dia tak boleh nak lupakan adalah bayi yang berulat. Tapi anehnya, peliknya, bayi tu masih lagi hidup. Dalam ketakutan dia, tiba-tiba baby tu toleh ke arah Ali sambil tersenyum. Dan itulah senyuman yang paling mengerikan Ali pernah lihat. Okey, Allah Akbar. Aku macam agak terduduk sikit sebab hati macam dah rasa ketakutan sedikit. Tapi insyaAllah tak ada apa-apa. Kita doa pada Allah. So, in conclusionnya, kita bagi conclusion lah. Okay. Conclusionnya, bila dah masuk tempat yang penghuni dia dah tentu jin, kita kena sentiasa ingat pada Allah. Dan kita kena sentiasa fikir Allah tu Maha Esa. Dan benda tu hanyalah ujian untuk kita nak tahu kita ni boleh ambil tak ujian yang Allah berikan kepada kita. Itulah. Dan satu lagi, Hati nak ingatkan korang, tolonglah kalau pergi kat tempat-tempat keras, tolong macam terpaksa tidur kat tempat tu, tolong sangat, tolong pagarkan kawasan tempat tidur korang. Sebab bahaya. Sebab kita tak tahu apa yang akan terjadi lepas ni. Jadi last daripada perkataan Hati, last daripada word Hati adalah, please click button subscribe and please turn on notification bell supaya korang tak miss channel Hati untuk Hati post cerita yang seterusnya. Apa yang baik semua datangnya daripada Allah, apa yang kurang semuanya datang daripada Hati. Itu je daripada Hati. Assalamualaikum, bye bye.